Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah tuan-puan dengar istilah hybrid? HYBRID. Saya pasti tuan-puan pernah dengar. Tapi, tahukah tuan-puan hybrid tu apa benda? Kan? Selalu kalau kita pergi kedai, saya bercakap dalam konteks pertanian lah kan. Kita pergi kedai, kita beli benih dari Greenwell Genetics. Dia tulis F1 hybrid. Dan biasanya benih-benih F1 hybrid ni harga dia mahal. Jadi hybrid ni apa dan kenapa dia mahal? Okey, untuk fahamkan tuan-puan, secara mudahnya hybrid ni adalah dua benda yang berbeza digabungkan menjadi satu. Contoh, dalam konteks manusia kita ada istilah Chindian. Chindian ni di mana orang Cina kahwin dengan orang India. Cina kahwin dengan India. Jadi Cina ni mak ayah dia pun Cina, atuk nenek dia pun Cina, India ni pun sama. Mak ayah dia India, atuk nenek dia India. Dan bila mereka berdua berkahwin, anak dia kita panggil Chindian. Cina plus India. Jadi anak dia ni adalah hybrid. Istilahnya anak dia ni adalah hybrid. Sama juga macam pokok tadi. Kita ada pokok ni, dia ada color putih dengan color kuning. Jadi mak ayah dia mungkin mak dia putih, ayah dia kuning. Dikahwinkan dua jenis pokok yang berbeza ni, jadilah hybrid. Contoh lain, saya bagi contoh yang biasa kita dengar, kelapa matak. Pernah dengar kelapa matak? Kelapa matak. Matak ni adalah gabungan antara Malaysian dwarf. Gabungan antara Malaysian dwarf dikahwinkan dengan taknanantol. Jadi kelapa taknanantol ni dari Filipin. Pokok dia tinggi, buah dia banyak, buah dia best. Malaysian dwarf ni pokok dia rendah. Tapi buah dia tu ada yang kita tak nak lah ciri-ciri dia. Jadi kita gabungkan dua pokok ni jadilah matak. Jadi kelapa matak. Dan kelapa matak ni buah dia banyak, buah dia best dan dia rendah. Dia tak tinggi. Jadi kita ambil ciri-ciri ketinggian daripada mak dia dan ciri-ciri buah tu daripada bapak dia. Kita gabungkan kahwin jadi kelapa matak. Faham setakat ni? Tadi jagung dah kahwin dua, dia jadi anak dia. Ada kuning, ada putih dan F1 hybrid. Kadang-kadang kita kahwinkan jagung ni, mak dia tu buah dia sedap. Buah dia sedap tapi pokok dia tak tahan penyakit. Ayah dia tu buah dia tak sedap tapi pokok dia tahan penyakit. Jadi saintis breeder dah kahwin, dia dapat kahwinkan. Akhirnya dapat gabungkan dua sifat tadi. Yang mana dia dapat buah yang sedap dan pokok yang tahan penyakit. Dikahwinkan. Sama juga macam industri sawit kita. Sawit kita pun pakai benih hybrid. Banyak lagi lah kalau kita pergi kat kedai tu, kita beli benih, kita akan dapati banyak benih F1 hybrid. Banyak benih hybrid. Okey, sekarang F1 tu apa benda? F1 ni adalah tadi Malaysian dwarf kahwin dengan taknanantol akan jadi matak. Yang ini kita panggil dia F1. Generasi pertama. Nanti matak ni kalau tuan-puan dia macam ni. Dia ambil bunga jantan daripada taknanantol. Kita kahwinkan dengan bunga betina dekat Malaysian dwarf. Kat sini akan keluar buah. Ada buah kelapa. Kita tanam buah kelapa ni. Dia akan jadi kelapa matak. Kelapa matak ni nanti dia akan keluar pokok. Keluar pokok. Buah dia kita tanam. Dia akan jadi matak F2. Ini yang banyak orang jual. Dia beli matak F1 dulu, lepas tu dia tanam, dah ada buah dia tanam, dia panggil ini F2. F2 ni lebih murah. F1 ni generasi pertama, F2 ni generasi kedua. Apabila sebut generasi kedua, buah kelapa yang banyak-banyak ni, kalau tuan tanam, dia tak akan jadi macam F1 tadi. Katalah tuan-puan tanam 10 pokok, 20 pokok. Ada beberapa biji dia jadi macam Malaysian dwarf. Ada beberapa pokok tu dia jadi taknanantol. Ada beberapa pokok jadi matak F1. Sebab tu F1 ni, F2 ni sepatutnya lebih murah. So sama macam jagung ni. Jagung ni color dia kuning dan putih. Tapi kalau kita biar dia kering, kita ambil ni, kita tanam.
anak dia mungkin kuning semua ataupun putih semua. Ataupun ada sebahagian kecil yang ikut macam ni, kuning dan putih. Dia takkan jadi sama 100% macam yang ini. Kalau kita tanam benih dia nanti, kita tanam, dia akan keluar macam ni. Lepas tu kita ambil yang daripada sini kita tanam, dia takkan jadi macam ni. Sebab dia akan terpecah-pecah. Sebahagian ikut sifat dia punya atuk, sebahagian ikut sifat dia punya nenek. Okey, sekarang kenapa hybrid mahal? Kenapa hybrid mahal? Sebab proses nak buat dia susah. Contoh jagung tadi, kita ada 2 pokok jagung. Kita ada 2 pokok jagung. Ni pokok jagung macam ni ke? Ada 2 pokok jagung, kan? Ni bunga jantan. Ni bunga jantan. Okey. Ini 2 pokok jagung, A dan B. B ni mak ayah dia semua B. A ni mak ayah dia semua dari keturunan A. Jadi kita nak gabungkan 2 keturunan ni untuk jadi A, B. Kita akan ambil bunga jantan dia ni, kita kena tutup. Kita kena tutup bunga jantan dia. Bila bunga jantan dia dah dikeluarkan, kita buka, kita kahwinkan dengan sini. Bunga jantan yang betina ni kita kena buang. Leceh. Kita kena buang satu-satu. Kena pastikan bunga jantan dekat betina ni tak ada langsung. Dan kita kena pastikan bunga jantan ni akan pergi dekat sini. Maka benih kat sini nanti dia jadi benih AB. Faham kan? Mungkin tuan-puan kalau tak faham tak apa. Tapi secara mudahnya nak hasilkan F1 hybrid adalah satu kerja yang rumit, yang susah. Banyak proses perlu dilakukan. Kita macam tadi, Cina India ni kita kena pastikan mak ayah dia seluruh keturunan dia, 7-8 keturunan sebelum dia adalah India. Cina pun sama. Baru kita boleh dapat pure, asli Cindian. Maaf saya gunakan contoh bangsa sebab mudah nak faham. Sama macam ni tadi. Kita kena pastikan mak ayah dia ni, mak dia, atuk dia, nenek, moyang dia semua Malaysian dwarf. Yang ini pun sama, tak nanantol. Baru kita dapat yang asli, kita kahwinkan jadi dia matak. Kalau ini mak dia ni dulu ayahnya lain, mak dia entah mana-mana kelapa kan, dia tak jadi Malaysian dwarf ni. Leceh. So sebab tu dia mahal. Nak kahwinkan pun nak kena jaga tidak supaya tak tercemar dengan benih-benih jantan berbunga daripada pokok-pokok lain, supaya dia betul-betul Malaysian dwarf kahwin dengan tak nanantol, jadilah matak F1. Okey, kalau macam pokok durian, musang king, duri hitam, IOI apa semua tu, itu hybrid ke? Itu bukan hybrid, itu adalah clone. Okey, sebab apa Sebagai contoh, musang king. Dulu ada seorang petani ni, dia tanam pokok durian. Dan dia dapati ada satu pokok durian ni buah dia sedap. Biji dia pesek. Dia punya isi tebal, color kuning, ada pahit-pahit sikit. Memang sedap lah dia kata kan. Jadi dia rasa buah ni sedap, aku kena biarkan buah ni. Kalau dia tanam biji daripada buah yang dia rasa sedap tu, dan dia bagi nama pokok dia ni musang king lah. Kalau dia tanam biji daripada buah yang dia rasa sedap tu, dia tanam. Pertama sekali bijinya pesek. Kita tanam tak hidup. Tak cari tuan-puan pergi ambil musang king, biji dia yang leper tu tanam, dia takkan hidup. Okey. Kalau pokok lain lah, katalah pokok nangka madu. Pokok nangka madu, ada buah dia kat sini ni. Kita tanam, dia tak akan jadi sama macam pokok induk dia. Sebab tu kalau tuan-puan beli duri hitam ke, IOI ke, ada biji dia, tanam, keluar buah tu dia tak akan sama macam mak ayah dia. Dia dah jadi lain sebab bunga dia ni dah kahwin dengan bunga pokok-pokok lain. Kalau kat dusun tu ada banyak durian kan. Jadi dalam genetik biji benih dia ni, bukan hanya ada musang king, dia ada IOI lah, durian kampung, durian kahwin, semua ada. Jadi dia jadi pokok lain. Untuk dapatkan pokok yang sama sebiji macam induk dia, kita akan buat klon. Iaitulah kita tanam satu pokok kat sini. Ni pokok A, ataupun kita panggil durian kampung. Durian kampung, kita ambil musang king, pucuk dia, kita tambah kat atas. Jadi atas ni adalah musang king, bawah ni adalah durian kampung. Ini adalah klon, ini bukan hybrid.
Tujuan kita buat klon macam ni supaya kita akan dapat musangking, kita akan dapat sebiji sama macam pokok induk. Kalau tuan-puan ada satu rambutan dekat rumah, rambutan tu tak ada biji, tuan-puan rasa, aku kena biakkan pokok ni. Dia tak ada biji, kalau tanam dia takkan hidup. Kan? Aku kena biakkan. Jadi dengan cara apa? Dengan cara klon. Itulah petani-petani dulu dia jumpa, sedapnya. Dia buat klon, dia bagi nama IOI. Sedapnya dia buat klon, dia bagi nama dut hitam, D24 dan sebagainya. Itu bukan hybrid, itu adalah klon. Jadi itulah dia sedikit sebanyak perkongsian tentang hybrid, tentang pokok kahwin dan sebagainya. Saya harap video ini bermanfaat. Kalau tuan-puan rasa bermanfaat, boleh like dan share. Boleh juga subscribe channel Ilmu Tani di YouTube. Assalamualaikum.